Kementerian Kesihatan menasihatkan semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan di kawasan cuaca panas tahap 1. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Radzi Abu Hassan juga berkata, institusi pendidikan boleh ditutup jika cuaca panas bertukar status gelombang haba. Hai, Assalamualaikum kepada semua follower Pak Emma. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Selamat berpuasa. Harap-harap puasa pun tengah okey-okey kan. Kita pun dah masuk beberapa hari berpuasa ni. Jadi kita diuji pula dengan cuaca yang agak panas sekarang ni. Jadi harap-harap semuanya kekal tenang dan okey-okey sahaja. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang satu topik yang saya kira dekat juga dengan ibu ayah lah. Terutama yang memang dah hantar anak-anak ke sekolah rendah khususnya dalam keadaan yang panas ni, mereka pula kena berpuasa, jadi memang kesian dekat anak-anak kita. Tapi sebelum saya memperkenalkan pakar kita yang bersama dengan kita pada hari ini, saya ingin ingatkan juga kepada anda semua yang sedang menonton menerusi Facebook ataupun YouTube Majalah Pak Emma untuk sama-sama like, share dan juga bagi love sikit kat kita, komen, dan juga kalau yang tengok kita dekat YouTube tu, bolehlah subscribe YouTube Majalah Pak Emma ni. Nanti bila ada video-video baru, klik sahaja di button notification kita. Nanti kita akan inform anda semua kalau dah ada video-video baru. Juga yang menonton melalui Facebook Pak Emma, jangan lupa untuk banyak-banyak komen, bagi kita love, dan kalau ada apa-apa pengalaman anda yang anda nak kongsikan atau ada apa-apa yang ingin anda tanyakan, boleh saja drop di ruangan komen, okey? Jadi hari ini kita akan bercerita tentang topik musim panas dah tiba. Kesian anak-anak ke sekolah dan berpuasa. Jadi bersama dengan saya hari ini adalah doktor yang sangat handsome kat sebelah saya ni. Nervous kita. Ini adalah Dr. Muhammad Khalis Abdul Rahim yang merupakan pakar perunding perubatan kecemasan dari Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Hari ini okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana untuk pihak Pak Emma lah kerana menjemput kami Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway untuk hadir dan berkongsilah kepada kita punya audiens tentang masalah yang berkaitan cuaca panas ini. Betul. Dan hari ini sebenarnya kita nak bercerita tentang stroke haba dan juga kelesuan haba sebenarnya. Sebab itulah kita jemput Dr. Khalis, kerana Dr. Khalis adalah pakar yang mungkin biasa dah handle kes-kes yang berkaitan dengan heat stroke dan sebagainya kan. Jadi hari ini kita akan bercerita serba sedikit dan mungkin akan memberi manfaat juga kepada mama papa di luar sana. Jadi saya tak nak buang masa doktor, kita nak terus ke soalan yang pertama. Bila kita bercerita tentang musim panas ni, kita akan menyebut tentang stroke haba kan. Tapi saya ada juga terbaca tentang kelesuan haba. Jadi kalau boleh doktor explain pada kita apa sebenarnya kedua-dua situasi ini. Silakan doktor. Pertamanya, negara kita ni merupakan negara yang sangat unik. Sebab kita ada hutan hujan, kita ada pantai yang terkenal, kita ada gunung ganang. Tapi dalam waktu yang sama kita ada musim panas yang agak panas, sangat panas juga. Terutamanya di setengah bahagian dalam Malaysia ini. Betul. Saya jangka yang terbaru ini di Malaysia lebih kurang 15 kes melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan lebih kurang 15 kes berkaitan dengan masalah haba, masalah cuaca panas. So daripada 15 kes ini, 4 kes merupakan stroke haba, tetapi lagi 11 kes adalah disebabkan kelesuan haba. So kita nak tahu apa sebenarnya beza antara dua ni. Betul. Okay. Sebenarnya masalah berkaitan cuaca panas ataupun haba ini merupakan satu spektrum. Daripada yang ringan kepada yang sederhana dan juga kepada yang lebih teruk. Okey. Kelesuan haba merupakan kita boleh consider sebagai yang sederhana. Kita ada juga sebelum itu disebabkan contohnya terdedah dengan cuaca panas, berlaku kejangan otot, kita panggil kejang haba. Okey. So heat cramp kita panggil. So bila berlaku heat exhaustion merupakan sederhana, tapi apabila tidak dirawat heat exhaustion ni, ada risiko untuk menjadi yang keadaan yang lagi sangat teruk yang kita panggil stroke haba. So perkara ini berlaku apabila kita terdedah dengan cuaca panas yang berpanjangan yang menyebabkan sistem badan kita gagal untuk mengawal cuaca panas tersebut. So sebab itu berlakulah stroke haba ataupun kelesuan haba. Kita nak bertanya juga lah pada doktor kan, sebab sekarang ni musim panas, kemudian anak-anak pula kena berpuasa lah kan. Jadi adakah mereka ni sebenarnya berpotensi untuk mengalami kelesuan haba ataupun stroke haba ni doktor? Okey, jawapan saya
Ya, memang. Okey. Apabila kita berpuasa, badan kita juga dehidrasi atau kekurangan air. Betul. Dan itu meningkatkan lagi risiko kita untuk mendapat kelesuan haba ataupun strok haba. Setengah golongan adalah sangat berisiko untuk mendapat kelesuan haba ataupun strok haba. Okey. Saya bagi contoh golongan berumur. Okey. Golongan yang mempunyai masalah sakit-sakit kronik. Kanak-kanak terutamanya yang berusia lebih kurang daripada 5 tahun ke bawah, dan juga golongan yang selalu melakukan aktiviti di luar seperti buruh, kasar, peladang, polis, tentera. So mereka ni adalah golongan berisiko yang mudah untuk terdedah untuk mendapat kelesuan haba ataupun strok haba. Okey. So kenapa golongan kanak-kanak lebih berisiko? Sebab satunya mereka tidak seperti dewasa. Mereka kita cuaca panas kita boleh bagi tahu panasnya. Kita cepat-cepat untuk pergi dapatkan tempat berteduh, tapi tidak untuk kanak-kanak. So mereka di dalam golongan yang berisiko. Yang keduanya contohnya apabila mereka berada di sekolah aktiviti rendah, kanak-kanak ni berpeluh lebih banyak daripada orang dewasa. So jadi keadaan tu meningkatkan lagi risiko mereka untuk terdedah kepada strok haba ataupun kelesuan haba. Okey. Yang ketiga kerana mereka masih kecil lah, jadi kita panggil body surface area ataupun bahan yang terdedah kepada matahari apa semua tu lebih besar daripada orang dewasa. Apa yang kita risaukan apabila berlaku strok haba ini adalah kerana komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku disebabkan strok haba tersebut. Satu komplikasi yang berlaku contohnya dehidrasi, boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang bila buah pinggang kita kering. Tapi komplikasi besar lain dia boleh menyebabkan pelbagai organ dalam badan kita gagal. Melibatkan otak, melibatkan jantung, melibatkan hati, buah pinggang, even kita punya otot. Otot kita ni bila berlaku strok haba dia mengeluarkan kita kira bahan lah, kita panggil keadaan itu rhabdomyolysis. Bahan ini toksik. So apabila berlaku dalam jumlah yang tinggi memang boleh menyebabkan buah pinggang kita gagal. Selain pada itu, untuk kes yang teruk strok haba ni dia boleh menyebabkan pendarahan berterusan, maknanya menyebabkan pendarahan dalam badan kita. Ini sebabkan kita punya sel-sel pembekuan itu telah bekerja lebih keras, so menyebabkan kegagalan dan pendarahan boleh berlaku secara tiba-tiba. So kita sebaik-baiknya nak mengelakkan perkara ini berlaku, sebab itu kita kena kenal pasti awal dan beri rawatan awal untuk pesakit-pesakit strok haba ini. Jadi kalau macam doktor cakap tadi mungkin akan berlaku pendarahan. Ada kadang-kadang ada setengah situasi bila kita lihat bila ada keluar darah dari hidung dan sebagainya. Adakah itu? Okey, biasanya yang menyebabkan strok haba lebih teruk. Tapi yang keadaan cuaca panas saya faham juga ada setengah cuaca panas boleh menyebabkan hidung, tapi biasanya itu keadaan yang lebih mild lah. Tapi untuk yang strok haba, pendarahan boleh berlaku tu boleh berlaku dalam perut, boleh berlaku melalui kencing, boleh berlaku mana-mana sahaja kita punya organ terbuka dalam badan ini. So ini merupakan keadaan yang sangat ekstrim, yang teruk, yang kalau boleh kita tak nak tengok dan kita cuba elakkan. Tambah lagi sekarang ni bulan puasa, jadi water intake tu lebih kurang berbanding hari-hari biasa. Jadi bila doktor kata tadi kalau mereka berada dekat luar tu berpeluh lebih banyak, jadi dahlah air kurang diminum kan. Pengeluaran peluh juga banyak. Jadi mungkin di situlah orang kata faktor-faktor menyebabkan mereka boleh mendapat kelesuan haba ataupun strok haba. Tapi saya nak tanya juga lah pada doktor kan, apakah simptom-simptom yang perlu kita ambil berat lah, maknanya mama papa ni bila tengok anak dia something is wrong ni. Apakah simptom-simptom itu doktor, kalau doktor boleh share dengan kita? Bila kita bercakap dengan simptom-simptom berkaitan dengan kelesuan haba atau strok haba, sudah tentu apabila kanak-kanak mungkin sedikit beza daripada orang dewasa dia punya simptom, tapi mereka boleh biasanya ada simptom seperti sakit kepala, pening, lemah badan. Mungkin mereka juga boleh ada muntah-muntah atau rasa mahu muntah. Kita panggil nausea ataupun mual. Mual. Berpeluh yang berlebihan sebab peluh ini merupakan satu mekanisme badan kita untuk membantu mengeluarkan haba tersebut. Tapi bila terlalu berlebihan, sebab itu ada mekanisme tu boleh gagal dan berlaku kelesuan haba. Antara simptom lain seperti kejang otot. Bila kita bercakap pasal strok haba, biasanya apa simptom-simptom yang berlaku dalam kelesuan haba tapi mempunyai kaitan dengan kita punya sistem saraf pusat atau kita panggil central nervous system. So kanak ini yang kita risaukan, sebab kanak-kanak boleh dapat sawan, boleh dapat menjadi keliru,
ya. Percakapan mereka, pertuturan mereka juga tidak teratur, kadang mengganggu keseimbangan badan. So perkara-perkara ini bila berlaku kita panggil stroke haba dan ianya sangat bahaya. Kajian mendapati jika kita terlibat atau mendapat stroke haba, kadar kita punya rate of fatality atau kadar kematian boleh meningkat sehingga 70%. Tetapi jika rawatan awal diberi dengan segera, kadar kesembuhan itu hampir 100%. So sebab itu kita kena cepat kenal pasti apa itu stroke haba dan cepat-cepat merawatnya. Macam doktor cakap tadi lah, kalau macam dewasa kan mudah untuk orang kata at least kurang berisiko tu kerana macam kita pun bekerja di dalam penghawa dingin. Kan macam anak-anak di sekolah tu ialah terpaksa berpanas. Kalau berjalan kan antara kelas ke kelas pun panas juga walaupun tak betul-betul direct bawah matahari kan. Jadi apa yang doktor boleh suggestkan kepada anak-anak ini ataupun mama papa yang mungkin sedang menonton ni, bagaimana cara untuk kita kurangkan sedikit risiko ketika berada di sekolah tu doktor? Ini soalan yang baik. Bila kita cakap untuk mengurangkan risiko, tugasan ibu bapa, tapi penting juga untuk guru-guru perlu ambil perhatian perkara ini. Yang pertamanya kena ada air yang mencukupi dalam badan. Dan juga kalau boleh air yang disertakan bersama elektrolit lah ataupun kita panggil garam mineral. Cara kita nak kenal pasti kita minum sudah cukup atau tidak, terutama kanak-kanak. Kalau dewasa kita boleh cakap lah sebanyak 2 ke 3 liter satu hari ataupun 8 ke 10 gelas. Tapi untuk kanak-kanak, kencing mereka tu kenalah kencing yang jernih dan juga kita cakap kuningnya tidak kuning pekat gitu. So itu tandanya, dan kanak-kanak biasanya bertenaga lah. Kalau kita dahaga kita melepek kan. So bila dia lebih bertenaga tu mana kita, kadar air dalam badan tu mencukupi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya galakkan jangan memakai pakaian yang terlalu ketat dan juga berwarna gelap, sebab kita tahu warna hitam ni, contoh warna gelap ni menyerap haba. So kalau boleh pakai pakaian sedikit longgar yang warnanya putih. Yang ketiga, siasa mencari tempat yang lebih redup atau berteduh. Kalau kata bilik darjah mereka ada aircon apa semua, itu penghawa dingin, itu lebih baik lah. Bonus lah. Ataupun jika mereka ingin keluar ke tempat yang terbuka, apa yang mereka boleh buat mungkin pemakaian payung. Ataupun bulan puasa ni kita cuba kurangkan aktiviti tersebut lah, sebab kita tahu kita punya makanan minum tu ketika sahur dan buka puasa. So apa yang boleh lakukan, kita cuba cukupkan air pada tempoh tersebut. Sebab kita tahu di siang hari kita kena berpuasa, so kita tak boleh makan dan minum. Dan cuba kurangkan aktiviti-aktiviti luar jugalah. Memang banyak keluar jugalah kalau kata berlanjutan sehingga kita menyambut hari raya nanti pun. Antara yang kita kena ambil berat juga ketika kita keluar beraya dan sebagainya lah kan doktor kan. Tapi saya setuju dengan apa yang doktor katakan tadi, macam kurangkan aktiviti di sekolah, kerana saya rasa macam anak-anak saya pun bersekolah juga doktor. Jadi mereka pun guru-gurunya pun menghadkan aktiviti dan banyakkan aktiviti dalam kelas lah. Maknanya tak adalah keluar. Kalau macam untuk subjek pendidikan jasmani tu memang tak adalah aktiviti riadah macam kalau tidak berpuasa kan. Jadi kalau saya boleh tanyakan pada doktor, memandangkan doktor bekerja di Jabatan Kecemasan kan, pernah tak doktor handle sendiri, dan kalau boleh doktor share dengan kita kes yang berkaitan dengan stroke haba ni yang pernah doktor handle? Kejadian stroke haba yang banyak berlaku adalah contohnya terperangkap dalam kereta. Okey. Itu merupakan salah satu kejadian yang menimpa kanak-kanak yang agak kerap juga berlaku. Saya kira berapa tahun kebelakangan ini dapat berapa kes kematian kanak-kanak disebabkan ibu bapa terlupa. Ibu bapa busy menjadi rutin, so dia terlupa anak tertinggal belakang kereta dan terkunci. So ini salah satu kita panggil subdivision ataupun sebahagian daripada kejadian disebabkan stroke haba. Apa yang perlu dilakukan apabila kita seorang yang mempunyai gejala atau simptom seperti kelesuan haba ataupun stroke haba, pertamanya kita kena cepat-cepat bawa mereka ke tempat yang lebih redup atau lebih teduh. Ini sangat penting sebab kita tak nak lakukan segala rawatan di tempat yang panas. Kita tidak merawat, tapi actually sebenarnya kita mungkin boleh menyebabkan keterukan simptom-simptom tersebut. So bawa mereka ke tempat berteduh, itu yang pertama. Yang kedua, jika mereka sedar boleh berikan mereka air, tapi jika mereka tidak sedar jangan kita boleh bagi air, nanti tersedak ke nanti sudah masalah lain pula apa semua kan. So yang ketiga, apa yang kita boleh lakukan, kalau kita cuba kita hubungi, kalau berlaku simptom stroke haba tu kita kena hubungi
dalam kecemasan lah 999 sebab mereka perlu dibawa cepat ke hospital. Tapi antara rawatan-rawatan yang kita boleh lakukan pada ketika tersebut, ada apa-apa towel atau tuala yang basah, atau kalau kita ada ais, kita boleh letakkan di pelipat-pelipat ketiak ataupun celah kangkang. Kita boleh basahkan mereka untuk kita cepat-cepat turunkan suhu tersebut. Ini sama juga untuk kanak-kanak lah. Cuma mungkin kalau boleh kita jangan rendam dia dalam air lah, sebab bila kanak-kanak ni menggeletar, shivering tu, suhu tu boleh naik balik. So kita tak nak perkara itu berlaku. So kita cuba turunkan tapi dalam keadaan yang selamat. Baik. Tapi yang paling penting kalau berdapat air-air seperti air yang isotonik yang punya mineral, sebab kejadian kelesuan haba, kejang haba atau stroke haba ni berkaitan dengan kehilangan air dan juga kehilangan mineral dalam badan. Doktor, boleh tak kalau doktor kongsikan sebenarnya seberapa lama kalau katalah macam kes yang doktor katakan tadi kan, anak tertinggal di kereta dan sebagainya, sebenarnya berapa lama masa yang diambil untuk memberi efek kepada bayi atau kanak-kanak yang tertinggal dalam kereta tu sehingga mereka mendapat kelesuan ataupun stroke haba? Okey. Satu, kalau kita cerita berapa lama, kita kena tengok berapa besar jugalah apa ruang perudara mereka kan. Okey. Tapi cuba bayangkan dengan kereta itu kecil, tingkap ditutup dengan mereka juga ada, saya kira sebelum yalah ini semua kita cuba elakkan, tapi kadang-kadang tak ada. Tapi bila kadang-kadang biasanya kata tidur di belakang kereta, betul. dekat kasih dan apa semua. Tempoh tu sukar untuk saya cakap berapa lama, tapi perkara itu boleh berlaku dengan sekejap saja bila melibatkan kanak-kanak. Okey doktor, terakhir saya nak minta mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita, memandangkan sekarang pun bulan Ramadan, kita pun kering tekap sembang ni doktor. Cuma mungkin adalah yang doktor nak kongsikan tips-tips kepada mama papa di luar sana waktu anak berbuka dan waktu anak bersahur tu. Macam mana nak pastikan pengambilan air tu mencukupi dan sebagainya. Kalau doktor boleh berikan sedikit tips kepada mereka. So nasihat saya, sebab memang kalau kita tengok terutama mereka yang berada di utara Semenanjung, Kedah, Perlis, Kelantan, Pulau Pinang, sebahagian Perak. So memang keadaan sana agak panas. Betul. Baca di tempat kita ni kadang-kadang hujan tapi agak panas juga, ada tengah hari buat sedikit panas. So pertamanya air perlu mencukupi. So kalau boleh waktu sahur dan berbuka tu sepanjang tempoh malam tu, make sure air tu memang cukup. Lebih tak ada masalah untuk golongan yang tiada masalah lah, jantung ke buah pinggang. So tak ada masalah untuk ambil air banyak, sebab air memang lagi banyak kita ambil dia akan keluar melalui air kencing. So tapi kena sentiasa mencukupi lah, utamanya untuk anak-anak. Kalau untuk bayi yang masih kecil, mereka tidak puasa, tapi kena sentiasa memastikan susu mereka juga mencukupi, supaya sentiasa mereka kekal hidrasi lah. Ya, kurangkan aktiviti di kawasan terbuka ataupun di kawasan yang panas luar. Memang banyak risiko untuk mendapat kelesuan haba atau stroke haba bila terdedah pada cuaca yang sangat panas. Selain pada itu, jika mahu keluar mungkin menggunakan payung, menggunakan baju yang tipis, yang tidak terlalu ketat dan juga tidak warna gelap. Ini antara yang kita cuba boleh lakukan, utamanya kanak-kanak yang saya kira di peringkat persekolahan, primary school. So mereka ini memang lasak. So kita cuba kurangkan limit dengan beri nasihat pada mereka, dan juga tugas guru-guru lah untuk memberi peringatan kepada anak-anak. Okey. Dan seperti mana yang Dr. Khalis katakan tadi, pengambilan air tu biar mencukupi, tapi air masak air kosong lah doktor kan. Bukanlah air manis tau. Air manis nanti kencing terlalu banyak, so kurang pula dekat badan. So kalau boleh air kosong ataupun air isotonik pun okey lah. Alright, okey. Itu dia tadi perkongsian daripada Dr. Khalis. Jadi saya harapkan perkongsian daripada Dr. Khalis tadi dapat memberi sedikit input dan juga manfaat untuk mama papa di luar sana guna pakai dalam kehidupan seharian. Especially sekarang ni tengah musim panas, anak-anak pun berpuasa, terpaksa ke sekolah pula kan. Jadi banyak-banyakkan beri nasihat kepada mereka untuk kurang kan lasak mereka kat sekolah tu,
kemudian banyakkan beri mereka air masak dan juga mungkin boleh juga bagi anak-anak makan buah-buahan yang banyak kandungan air dalam seperti buah tembikai dan sebagainya lah. Jadi oleh itu kita pun dah berakhir, kita dah di penghujung segmen Tanya Pakar pada kali ini bersama dengan Dr. Khalis Abdul Rahim yang merupakan pakar perunding perubatan kecemasan dari Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway. Jadi kalau boleh doktor, last sebelum kita penutup ni nak minta doktor untuk bagi ucapan selamat hari raya kepada penonton-penonton kita. Satu, saya mengucapkan selamat puasa dan selamat menyambut Ramadan, memanfaatkan juga apa yang kemuliaan bulan yang Ramadan ini. Dan saya juga mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di Malaysia ini. Okey, itu dia. Juga saya ingin ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tak lama lagi. Ingat pesan Dr. Khalis, kalau pergi ke mana-mana, kurangkan berada di tempat yang terlalu panas. Dan juga sedikit pesanan daripada saya juga, kita jaga kita walaupun kita dah mungkin sedikit tidak menggunakan kata-kata ini, tapi kita tetap kena ambil berat tentang kesihatan kita, bukan sahaja kita tetapi juga anak-anak. Jadi jumpa lagi di segmen Tanya Pakar lain kali. Jadi jaga diri baik-baik dan selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya juga. Assalamualaikum. Bye. Bye sikit doktor. Bye.